ambil gambar ni, pemandangan. Oh, ada bunyi kambing tu. Menarik. Yang tu yang dah lama, bukan yang baru kita masuk. Yang mula-mula dulu. Besar ke? Yang mula-mula yang kita ambil. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul huzna in syi'ta sahla. Rabbi yassir wa la tu'assir wa atmim bil khair amma ba'. Alhamdulillah, marilah sama-sama kita merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah dan kurnia-Nya pada pagi ini, sebagaimana biasa, kita dapat menyambung kembali perbincangan tentang masalah bid'ah, perkara-perkara bid'ah di dalam ibadat. Jadi perkara-perkara bid'ah dalam ibadat yang ketujuh, ad-du'a'u jama'iyyu wa majalisuz zikri. Doa secara berjemaah dan juga majlis-majlis zikir. Jadi sebelum kita masuk kepada perbincangan dan pelajaran kita pagi ini, saya nak bagi tahu ini satu petua. Kalau tuan-tuan makan durian untuk mengurangkan ataupun nak menghilangkan panas dalam badan, tuan-tuan minum air oren. Ini satu petua tuan-tuan. Jadi kalau kita minum air oren ni, kita boleh makan banyak. Tuan-tuan nak makan banyak mana? InsyaAllah boleh makan. Tapi kalau yang ada durian lah. Kalau tak ada, macam mana kan? Tapi bagi kawan sahabat-sahabat kita yang tengok live ini yang berdekatan, hari ni kita memang offer. Kita bagi makan percuma, insya-Allah. Selagi mana adalah beberapa biji, hari ni kita dapat satu baldi. Kita dapat satu baldi hari ni. Jadi siapa-siapa sahabat daripada kalangan sahabat yang sedang menyaksikan live yang berdekatan dengan Kuala Kangsar ni, dia boleh datang, kita boleh bagi jamu durian lah hari ni. Insya-Allah. Okey. Alhamdulillah, tuan-tuan boleh tengok lah. Subhanallah, isi dia sangat kuning. Lepas ni kita akan makan. Dan isi dia pun cantik. Memang orang kata durian Kuala ni nombor 2 daripada Batu Kerau. Batu Kerau nombor 1, Kuala nombor 2, Bukit Gantang nombor 3. Jadi yang Kuala ni dapat nombor 2. Nombor 2 pun sedap macam nombor 1 juga. Dia bawah sikit pada Musang King. Tengok. Okey. Kita masuk kepada perbincangan kita tentang doa secara berjemaah dan juga majlis-majlis zikir. Adakah doa secara berjemaah dan berzikir ramai-ramai ini boleh dianggap sebagai suatu perkara bid'ah? Jadi perkara ini juga menjadi perselisihan pendapat daripada kalangan ulama. Az-zikru ma yajri 'ala al-lisani wal qalbi. Zikir itu sesuatu yang berjalan melalui lisan dan juga hati. Maknanya zikir itu kadang-kadang orang zikir dengan lisan, dengan mulut dia. Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar contohnya kan. La ilaha illallah, itu zikir lisan. Zikir hati, maknanya dalam hati sahaja. Mulut kita tak main peranan, lisan, lidah kita tak bergerak. Cuma yang bergerak, yang duduk zikirnya pasang dalam hati. La ilaha illallah, subhanallah tu dalam hati je. Maknanya boleh berlaku di dalam kedua keadaan, sama ada dengan lisan ataupun dengan hati. Tetapi sebaik-baiknya lisan disertakan dengan zikir di dalam hati. Dia kata berjalan di atas lisan dan juga hati. Wal muradu bihi zikrullah wad du'a. Zikir yang dikehendaki di sini adalah zikir dan doa. Doa tu sendiri juga termasuk di dalam apa dia? Di dalam zikir. Kerana doa mengajak supaya kita menuntut sesuatu kepada Allah. Dengan maksud kita berzikir juga. Kambing pun teringin nak makan durian ni. Okey? Wa du'a'u minad din wal ibadatu lillahi ta'ala. Doa itu sebahagian daripada agama dan dia juga adalah merupakan sebahagian daripada ibadat kepada Allah.
selain daripada kita menunaikan sembahyang, puasa, zakat, haji, itu sebahagian daripada ibadah. Jadi doa juga dianggap sebagai sebahagian daripada ibadah. Wa imadud wasilahul mu'min. Doa itu dianggap juga sebagai senjata orang yang beriman. Bila kita berhadapan dengan sesuatu kesulitan, ditimpa sesuatu musibah, maka kita berdoa kepada Allah. Sebab itu doa dianggap sebagai apa dia? Sebagai ibadah. Wa imanuddin, dan juga dianggap sebagai tiang kepada agama. Doa itu juga dianggap sebagai tiang kepada agama. Wa nurus samawati wal ardi, dan cahaya langit dan bumi. Dan disebut di dalam hadis, la yuraddul qadaru illa du'a'u, tidak ditolak akan sesuatu ketentuan. Dalam riwayat yang lain, bil al-qada, la yuradul qada'u illa bid du'a, tidak ditolak akan ketentuan ataupun takdir, melainkan dengan doa. Sesuatu yang telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Takdir itu ada dua bentuk dibahas di dalam kitab-kitab tauhid. Maknanya qada, ketetapan Allah itu ada dua bentuk. Yang pertamanya dipanggil mu'allaq, maknanya ketentuan yang masih bergantung. Yang keduanya dipanggil mubram, maka kata putus daripada Allah. Dia tidak boleh berlaku perubahan. Macam ajar kita, itu satu ketetapan daripada Allah. Tetapi hakikatnya, kita sebagai hamba, sebagai manusia, kita tak tahu sama ada takdir yang ditentukan kepada kita itu masih bergantung ataupun kata putus. Itu maklumat itu, pengetahuan itu hanyalah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita nak buat macam mana? Doa je kepada Allah Taala. Allah Taala nak tentu macam mana, terserahlah kepada Allah. Kita doa saja untuk minta sesuatu kebaikan kepada kita. Hadis yang kedua, ad-du'a'u mukhul ibadah. Doa itu adalah merupakan otak kepada ibadat. Sebagaimana di dalam tubuh badan kita, otak kita ini adalah merupakan suatu perkara yang penting. Di dalam tubuh badan kita ada otak ni, macam mana nak berfikir? Orang kata kamu, kadang-kadang orang marah kat orang ke, kamu tak ada otak ke? Maknanya kamu tak fikir ke? Sebagaimana otak itu sangat penting di dalam tubuh badan manusia, doa itu sangat penting di dalam ibadat. Allah Ta'ala suruh kita melakukan ibadat. Tetapi tanpa kekuatan, kemampuan yang dikurniakan oleh Allah Ta'ala kepada kita untuk kita buat ibadat, maka tak boleh nak buat ibadat. Sebab itu kita disunnahkan, sebagaimana yang disebut di dalam hadis-hadis Nabi, bila idza sami'tumun nidaa faqulu kama yaqulul muazzin. Apabila kamu mendengar seruan azan, hendaklah kamu sebut apa yang disebut oleh muazzin, illa fi hayyal ataini, melainkan pada hayya 'alas salah, hayya 'alal falah. Bila muazzin sebut hayya 'alas salah dan juga hayya 'alal falah, marilah menunaikan sembahyang dan marilah menuju kepada kejayaan. Kita tak boleh menunaikan sembahyang, kita tidak boleh memperolehi sesuatu kejayaan, melainkan kejayaan itu datang daripada Allah. Melainkan melaksanakan perintah sembahyang itu kekuatan yang datang daripada Allah. Sebab itu kita disunnahkan sebut apa? La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Tidak ada daya dan upaya melainkan kekuatan yang datang daripada Allah yang Maha Tinggi lagi Maha Agung. Jadi doa ini dianggap sebagai tiang kepada agama dan juga otak kepada ibadat. Wa du'a'u masyru'un fardiyan wa jama'iyan. Dan doa itu disyariatkan, disyarakkan sama ada kita berdoa seorang diri ataupun secara berjemaah. Nak doa seorang pun boleh, nak doa secara berjemaah pun boleh. Lima akhrajahu Muslimun an Abi Hurairah radhiyallahu an. Kerana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim daripada Abu Hurairah. Abu Hurairah kata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma jalasa qaumun majlisan yazkurunallaha illa haffathumul malaikatu wa ghasyiyatuhumur rahmah wa dzakarahumullahu fi man 'indahu. Tidaklah sesuatu kaum yang berada di dalam satu majlis yang mana mereka berzikir kepada Allah, melainkan Allah Subhanahu wa taala akan menghamparkan sayapnya, melainkan para malaikat Allah
seseorang yang satu kumpulan yang mengingati Allah, melainkan malaikat akan menghamparkan sayapnya dan mereka akan dicucuri dengan rahmat Allah. Dan Allah Ta'ala akan sebut orang yang berzikir kepada Allah Ta'ala ini di sisi yang berada di sisinya. Maknanya malaikat yang berada di sisi Allah Ta'ala itu disebut oleh Allah, hamba kamu sekian-sekian berada di dalam sesuatu majlis, mereka berzikir kepada Allah. Majlis-majlis yang zikir yang paling besar, kalau kita tengok dalam hadis-hadis Nabi, adalah majlis ilmu. Itu zikir yang besar tu. Selain daripada zikir-zikir biasa yang kita buat, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah tu, zikir yang paling besar adalah majlis ilmu. Sebab dalam majlis ilmu itu malaikat datang dan dia menghamparkan sayapnya. Innal malaikata la tad'u ajnihataha li talibil ilmi ridha'an bima yasna. Sesungguhnya para malaikat Allah sentiasa menghamparkan sayapnya pada penuntut-penuntut ilmu. Mereka suka, redha kepada penuntut ilmu yang sedang mereka lakukan. Apa yang mereka lakukan? Sedang menuntut ilmu. Okey, malaikat Allah Ta'ala mencucuri rahmat dan Allah Ta'ala sebut mereka ini, sebut dengan makna Allah Ta'ala puji dengan malaikat-malaikat yang berada di sisi Allah. Kerana malaikat ini ada yang muqarrabin, malaikat yang hampir dengan Allah. Dalam hadis yang dibacakan tadi, menunjukkan fadilatul istima'i ala zikri. Yang pertamanya apa dia? Hadis itu menunjukkan ala fadilati majalisi zikri. Dia menunjukkan apa dia? Fadilati majalisi zikri. Menunjukkan kelebihan berada di dalam majlis zikir. Itu yang pertama. Yang keduanya, wa fadilatil istima'i ala zikri, dan fadilat berzikir secara berjemaah. Berzikir secara berjemaah ini dia ada dua maksud. Pertamanya, dalam satu kumpulan zikir itu ada satu khalifah. Maknanya ahli-ahli jemaah zikir diikut apa yang dituturkan oleh khalifah. Satu lagi majlis zikir juga. Tetapi zikir masing-masing walaupun ada di dalam kumpulan, ada di dalam kelompok jumlah yang ramai, tapi masing-masing berzikir. Tidak dicetuskan oleh satu khalifah. Tidak dicetuskan oleh satu ketua. Hak tu paling sunnah. Yang tu paling sunnah. Sebab di zaman Nabi SAW tidak ada satu khalifah yang sebut, orang lain pakai ikut. Tak ada. Di zaman Nabi, apa yang dilakukan oleh Nabi dan apa yang dilakukan oleh para sahabat, maka masing-masing nak zikir walaupun duduk dalam jumlah yang ramai, dalam kumpulan yang ramai. Bukan dicetuskan oleh satu khalifah ataupun satu ketua, satu orang. Tak. Masing-masing zikir walaupun duduk dalam kumpulan yang ramai. Lepas semayang apa tu, ni boleh kemukakan soalan kekok orang muskil kan, kita boleh jawab teruslah. Kadang-kadang dia orang nak jawab tu sebab Ana tak tengok handphone, mungkin ada soalan kan, antum tolong tanya. Maknanya lepas semayang umpamanya, zikirlah. Ada orang, nanti kita ada disebut bawah ni, ada orang dibuat kumpulan dicetuskan oleh ketua, macam semayang ramai-ramai tu imam. Imam baca, makmum pengikut. Ada juga orang duduk ramai-ramai, masing-masing duduk tempat masing-masing, tapi masing-masing doa. Hak tu paling afdal. Sebagaimana yang disebut oleh Dr. Syekh Idris Marbawi di dalam kitabnya Bahrul Mahzi. Syekh Idris Marbawi ini menakalkan pendapat Imam Syafi'i yang Imam Syafi'i sebut di dalam Al-Um. Aku lebih suka Imam Syafi'i kata, sebagaimana yang berlaku di zaman Nabi SAW, maknanya masing-masing punya zikir, masing-masing doa. Sebab doa ini masing-masing punya hajat, masing-masing punya hasrat, masing-masing ada maksud yang tersendiri. Maka serahlah masing-masing punya doa. Dalam waktu yang sama, kita tidak mengatakan orang yang berdoa dengan diaminkan, dengan dibaca oleh imam lalu diaminkan oleh orang, ataupun orang yang berzikir dengan ada khalifah ni, kita tak kata bid'ah. Sebab benda tu khilafiah. Cuma apa yang saya nak tekankan, yang lebih afdal. Itu sahaja. Yang lebih afdal maknanya masing-masing doa, masing-masing zikir walaupun dalam kumpulan yang ramai. Okey. Wa anwana al-hafizul munziru bibabil targhibi fi huduril majalisi zikri. Hafiz Al-Munziri telah meletakkan tajuk targhib, maknanya galakkan hadir pada majlis-majlis zikir. Dan juga istimak, berhimpun di atas majlis zikir, maknanya berhimpun ramai-ramai berzikir. Lalu dia mendatangkan hadis, wa awrada ahaditha, dia telah mendatangkan beberapa hadis
Minha, sebahagian daripadanya, ma rawahul Bukhari wal Muslimun an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Maknanya hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan juga Muslim daripada Abu Hurairah radhiyallahu an. Qala, Abu Hurairah kata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna lillahi malaikatun yatufuna fit turuqi yaltamisuna ahla zikri. Sesungguhnya bagi Allah Ta'ala malaikat-malaikat yang sentiasa duk pusing round, duk ronda ronda pusing, duk round, duk cari pada jalan-jalan, duk cari majlis zikir. Ni tuan-tuan duduk di rumah dengan anak isteri dan sebagainya, kami duduk di sini beberapa orang, malaikat nampak, dia akan berhenti. Malaikat yang duduk berterbangan di udara tu, dia akan berhenti. Dia akan landing, dia berhenti menghamparkan sayapnya. Macam mana sayapnya? Sayap malaikat macam mana? Tuan-tuan jangan tanya saya. Saya tak pernah tengok. Dia termasuk di dalam alam yang ghaib. Tapi dalam hadis kita kena yakinlah. Dia ada dalam majlis-majlis ilmu. Nampak dalam hadis dia sebut macam tu. Dia kata duk cari mana tak ada kumpulan-kumpulan yang sedang berzikir kepada Allah Ta'ala. Oh, dahsyat majlis ilmu ni, dahsyat tuan-tuan. Jangan kita jauhkan, asingkan diri kita, pencirkan diri kita daripada masuk, daripada bersekutu, bersyarikat, maknanya join sekali dengan orang-orang yang mengaji. Tengok, sama ada mengaji secara live ke, tengok YouTube ke, Facebook ke, secara berdepan macam ni ke, asalnya mengaji. Jangan tinggalkan majlis ilmu. Jangan sekali-kali meninggalkan majlis ilmu. Lalu dalam hadis ni kata, fa idza wajadu qauman yadhkuruna Allah tunadu. Lalu bila mereka dapati ada kaum yang sedang berzikir kepada Allah Ta'ala, mereka pun panggil, seru, halummu ila hajatikum, silakan kepada hajat-hajat kamu. Dia offer, kamu nak minta apa? Dalam majlis ilmu ni juga majlis yang diberkati oleh Allah Ta'ala. Kalau kita berdoa, insya-Allah akan diperkenankan oleh Allah. Fayahufunahum biajnihatihim ila sama'id dunya. Mereka menghamparkan sayap mereka sehingga sampai ke langit dunia. Oh, punya banyak malaikat datang dan sampai ke langit dunia dan langit yang dekat dengan kita. Ini pun termasuk dalam perkara yang gaib, kita kena pegang, yakin dan beriman dengannya. Wa fi akhirih, sehingga hadis yang di penghujung hadis itu menyebut humul qaumu la yashqi bihim jalisuhum. Mereka adalah merupakan suatu kaum yang tidak rugi. Mereka berada di dalam majlis tersebut. Nak rugi apa tuan-tuan? Duduk dalam majlis ilmu, pahala dapat. Nampak? Ilmu dapat. Kalau macam saya, doyan pun dapat. Tak rugi majlis ilmu ni. Selepas kita dapat ilmu, kita boleh share, kongsi, sebarkan kepada keluarga kita sekurang-kurangnya, jiran tetangga, sahabat kita, kaum kerabat kita. Kita ada grup WhatsApp masing-masing kan, ada Facebook semua, boleh share apa yang kita belajar hari ni tentang majlis zikir, zikir secara berjemaah dan juga berdoa secara berjemaah. Masalah ini khilafiyah, persisihan ulama. Sebagian ulama kata boleh, sebagian ulama kata tak boleh. Maknanya makruh. Tak boleh itu bukan kata haram, makruh. Dia tidak berlaku di zaman Nabi dan para sahabat. Ada dua pandangan. Jadi kita tak pening. Kalau kita belajar satu je, daripada dulu, kini, selamanya, sampai kita mati. Daripada kecil, kanak-kanak, remaja, jadi pemuda, dewasa, tua, pencen, belajar satu pandangan. Bila orang berbeza dengan kita, kita dah mari darah tinggi, gout, panik, nak pitang. Sebab apa ni? Aku mengaji dulu macam lain. Jadi kita mudah nak menyalahkan pihak lain lah. Tapi kalau kita mengaji beberapa aliran dan juga pandangan ini, kita tak pening dan kita berlapang dada. Saya selalu sebut nak berlapang dada ni bukan senang. Dia mesti diasaskan, didasari dengan ilmu. Bukan didasari dengan semangat. Berapa ramai orang sekarang ni mengaji semangat. Semangat. Duduk dalam kumpulan mana pun sama, kumpulan pertama, kumpulan kedua, semangat je. Ilmu tak ada. Bila orang berbeza dengan kumpulan dia, dia jadi susah hati, dia nak marah. Sebab dia berjuang di atas dasar semangat. Semangat dengan isu. Sama ada orang yang duduk dalam aliran agama ke, kumpulan-kumpulan dakwah ke, parti-parti politik ke, sama je perangai. Fanatik, ta'assub, kerana tidak didasari dengan ilmu yang mantap. Ilmu-ilmu ni adalah ilmu Quran, ilmu hadis.
Dan nak memahami Quran dan hadis ini ditafsirkan oleh para ulama. Jadi dalam buku macam buku kita ni Al-Bid'ahul Munkarah. Siapa dia? Saya selalu sebut nama dia, tuan-tuan pun dah ingat. Iaitu Dr. Wahbah Zuhaili, bukan kodi ustaz kampung macam saya, bukan ustaz kampung macam saya cokiaunya. Ini Dr. Wahbah Zuhaili. Salah seorang ulama yang hebat, yang muktabar, yang diiktiraf tentang keilmuannya. Dia kata ini hadis-hadis bagi golongan yang pertama yang mengatakan zikir secara berjamaah itu disyariatkan. Warawa Ibnu Abi Dunya wa Abu Ya'la wal Bazzar wa Tabrani wal Hakim was Sahahu wal Baihaqi. Ada hadis lain pula yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Dunya, Abu Ya'la dan juga Bazzar, Tabrani, Hakim, dan Hakim mengesahkan hadis yang kita akan baca ini, dan juga Imam Baihaqi. Wa aina riyadul jannah? Di manakah taman-taman syurga? Qala majalisuz zikri. Lalu Rasulullah kata majlis-majlis zikir. Majlis zikir saya sebut tadi sama ada zikir itu dengan sebut zikir-zikir lafaz-lafaz yang tertentu, zikir-zikir dengan dan lafaz-lafaz yang tertentu, subhanallah ke, Allahu akbar ke, la ilaha illallah ke, selawat pun dipanggil zikir juga, ataupun majlis ilmu pun dipanggil majlis zikir. Wa qad yakunu fi majlisi abdun salihun. Kadang-kadang berada di dalam majlis zikir itu hamba yang soleh. Dalam ramai-ramai itu kan, sama ada majlis ilmu ataupun majlis zikir, ada hamba yang soleh. Sebab apa saya masukkan juga majlis zikir ini adalah majlis ilmu. Majlis ilmu juga ada majlis zikir, kerana ajak orang ingat Allah, ajak orang ingat kepada kematian, ajak orang ingat kepada alam akhirat. Majlis ilmu juga dianggap sebagai majlis zikir. Kadang-kadang dalam majlis yang mempunyai jumlah beberapa orang ataupun ramai orang ini, abdun salihun, ada orang yang soleh. Kalau kita tak soleh, kita tak warak, ada orang soleh dalam majlis. Yastajibullahu du'a al-jama'ati. Allah Ta'ala memustajabkan, Allah Ta'ala memperkenankan doa secara berjemaah itu bisababihi, dengan sebab ada orang soleh. Ada seorang tak apa dah. Tapi kalau sekiranya ada orang soleh itu ramai dalam majlis, 4-5 orang, nama dia pula soleh pula, selain daripada sifat dia adalah sifat orang yang soleh, maka lagilah Allah Ta'ala makbul. Kalau ada seorang pun Allah Ta'ala makbul doa. Ni ada beberapa orang yang soleh di dalam majlis, lagilah doa yang dilakukan secara berjemaah itu dimakbulkan oleh Allah. Faqad kana al-ulama'il amsari yajtami'una lailata arafatin fil masajidi. Masajidah ini ismul ladhila yang sarif. Bila masuk huruf jar dia tak boleh bagi bawah, tetapi kecuali dua sebab. Sama ada idhafat ataupun ada alif lam. Sebab tu kalau tuan-tuan tak tengok, kenapa ustaz baca fil masajidi? Sepatutnya fi masajidah. Ismul ladhila yang sarif kan? Mafa'ila. Tetapi oleh kerana dia ada alif lam, fil masajidi, ataupun dia menjadi mudhaf. Fi masajidil fulan, dia menjadi mudhaf, boleh baca juga baris bawah. Itu kedudukan ismul ladzi la yansarif. Lidu'ai wa zikri. Ulama-ulama semasa, maknanya sepanjang zaman, biasanya berhimpun pada malam Arafah di masjid-masjid untuk berdoa dan juga berzikir. Maknanya ulama pun ramai yang buat. Maknanya duduk zikir ramai-ramai dan doa ramai-ramai. Wa aqara al-Imam Ahmad dzalika qailan. Dengan oleh Imam Ahmad hal keadaannya, dia mengatakan arju alla yakuna bihi ba'sun. Aku harap tak ada apalah zikir ramai-ramai ni, doa ramai-ramai ni tak salah lah bagi dia. Qad fa'alahu ghairu wahidin. Bukan seorang yang menganggap zikir ramai-ramai, doa ramai-ramai ni kata boleh. Bukan seorang. Wa asluhu fi sunnah. Asal-asalnya ada dalam sunnah Nabi. At-targhib fi du'a, iaitu galakkan pada doa. Wa zikri, dan juga zikir. Fi ayyamin nafahati, pada hari-hari sempena. Hari-hari sempena hari apa? Hari Arafah umpamanya. Itu hari-hari sempena, hari-hari kebesaran. Wa mawasimit ta'at, dan musim-musim ketaatan. Wa huwa min
qubaili ta'arrudi linnafhatillahi azza wa jalla. Ini di sudut memenuhi hari-hari kebesaran Allah. Dalam agama ada hari-hari kebesaran. Contohnya hari raya, hari Arafah umpamanya. Sebab itu Allah Ta'ala sebut dalam Quran, wa man yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, kebesaran-kebesaran Allah, lambang kebesaran Allah, lambang keagungan agama Islam, siapa-siapa yang membesarkannya, dia mempunyai ketakwaan di dalam hati. Ja'a fil hadithi, inna li rabbikum fi ayyami dahrikum la nafahatin alla fatu'ridu li nafahati rabbikum. Dikata sesungguhnya bagi Tuhan kamu pada kehidupan kamu, dalam kehidupan kamu ada hari-hari yang kita sebut tadi, hari sempurna, hari-hari kebesaran. Maka hendaklah kamu, dia kata, jangan tinggalkan, jangan biarkan untuk kita berdoa kepada Tuhan kamu, iaitu Allah Subhanahu wa taala. Fala yasihhul qawlu bitabdi'id du'ail jama'i ba'da salati fil masajidi wa ghairiha. Tidak sah oleh perkataan bid'ah, membid'ahkan doa secara berjemaah selepas sembahyang di dalam masjid dan lainnya. Kan orang duk doa ramai-ramai, doa ramai-ramai dalam masjid, imam doa, makmum amin. Imam zikir, makmum pun ikut imam zikir. Tak boleh, tak sah, tak layak, tak boleh, dianggap sebagai perkara bid'ah. Lianna ad-du'a fi hadhihi al-halati mustahabbun. Kerana bahawasanya doa pada keadaan ini adalah dimustahabkan. Maknanya digalakkan. Wa in kana la yudawimu alaihi, walaupun tidak berterusan berkekalan. Yang ni tengok dikaitkan, doa ramai-ramai ni boleh, zikir ramai-ramai ni boleh, tetapi bukan berterusan. Ini peringkat permulaan untuk kita nak ajar orang. Nabi dia doa kuat ni, memang ada doa kalau orang kata. Nabi pun ada betul. Tetapi bukan hari-hari, bukan selalu. Doa zikir kuat pun pernah. Lepas Nabi semayang, Nabi doalah dengan sesuatu doa untuk memperdengarkan para sahabat apa bentuk doa yang warid daripada Nabi. Doa yang warid, doa yang datang daripada Nabi. Nabi baca kuat beberapa kali, lalu ditinggalkan. Bukan sepanjang masa. Juga, ya. Dan kita pun doa kita, peringkat out. Ramai-ramai. Ni ustaz ni pula tambah. Pelajar-pelajar kita pun macam tu juga. Mula-mula kita ajar doa kuat, bagi dia hafal. Dia baca pas mayang tu dia kuat. Lepas tu zikir pun sama. Lepas tu dia dah ingat semua, kita suruh hafal, kita tinggalkan. Ini ada orang, ada pihak kata, apa masalahnya nak ajar orang sembahyang? Yalah, dah 50 tahun dah dia baca sembahyang berjemaah, 60 tahun masih duk kuat lagi. Itu tak boleh. Sebab apa? Kadang-kadang orang datang masbuk sembahyang. Orang tengah duduk sembahyang, dia duduk zikir kuat-kuat. Ini banyak terjadi di surau-surau, masjid-masjid yang berhampiran dengan jalan raya. Bila orang berhenti sembahyang musafir kan, dia orang duduk kuat berzikir, meratik kuat-kuat. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Kamu duduklah hutan seorang-seorang, kamu zikir menjerit seorang-seorang. Ini duduklah khalayak ramai, pelan-pelan. Orang kata ada hadis, yalah Nabi buat beberapa kali nak ajar sahabat. Banyak-banyak tok-tok imam kampung ni kena belajar hadis, kena belajar tentang adab-adab zikir. Nabi memang ada sebut zikir kuat, dan juga doa kuat beberapa kali. Setelah sahabat di belakang ingat, habis, cukuplah. Timbul pula isu orang kata hak duk belajar sembahyang tu sentiasa berubah. Generasi ini habis, tamat, qalu inna lillahi wa inna raji'un. Datang generasi lain pula, kita ajar lagi. Dia pula kena belajar dengan orang yang duk ingat tu. Takkan hari-hari kita nak ajar dia. Jadi kalau itulah tindakan yang kita buat, sampai bila orang tak faham bagaimana cara sunnah Nabi? Sebab apa? Daripada dia mula belajar sembahyang sampai dia mati. Sepatutnya dia ada kena ada suatu tahap masa, limit masa menentukan orang awam. Orang awam tu sampai berapa tahun? Saya akan bahas insya-Allah tentang masalah isu orang awam dan juga mu'alaf. Mu'alaf ni bila? Sampai bila? Kadang-kadang dah 10 tahun masuk Islam, mu'alaf lagi. 20 tahun, sampai ke matilah dia mu'alaf. Sebab dia pernah kafir.
Kalau macam tu berat tuan-tuan. Ni sahabat-sahabat malah. Semua sahabat-sahabat mu'alaf. Sahabat-sahabat Nabi tidak ada yang betul-betul Islam, betul-betul mukmin, semuanya mu'alaf. Tuan-tuan lebih hebat daripada sahabat kalau macam tu. Orang potong sikit lah. Orang potong sikit dia kata sahabat kau mana. Kita nak katakan sahabat tu hebat. Kalau gitu sahabat mu'alaf lah. Sebab semua jadi kafir. Asas-asas semua kafir. Kalau di Malaysia ni Dr. Farid Rawi, sesuai kan kita panggil dia mu'alaf? Dia lebih halim daripada kita. Al-Hafiz lagi kan? Hafiz ya? Hafiz lagi. Ustaz Hussein Yi, Firdaus Wong. Adakah mereka ini mu'alaf? Ridwan T. Apa lagi sebut? Awak pun tak ingat nama-nama ni. Padahalnya kalau kita cek balik dengan ilmu kita, dengan bacaan Fatihah kita, kita pula mu'alaf. Saya pernah tuan-tuan, sebelum beberapa tahun yang lepas, masa sekolah Lubuk dulu, kita panggil Ustaz Khalid Idhan Lim. Ceramah di sekolah, ceramah satu ceramah lah. Kita buat satu majlis. Sampai awal, sembahyang maghrib, saya suruh dia jadi imam. Dia baca Fatihah lebih hebat pada kita lagi. Lepas tu baca pula ayat panjang-panjang. Adakah dia ni mu'alaf? Layak ke kita nak kata dia mu'alaf? Bacaan dia fasih, ilmu pun banyak. Hak orang Melayu ni tak jadi mu'alaf sampai ke mati, walaupun tak mengaji. Asal dia Melayu, pernah lahir daripada kedua ibu bapa yang beragama Islam, tak jadi mu'alaf sampai ke mati, walaupun tak mengaji. Berat tuan-tuan. Orang yang luruh. Jangan luruh atas kepala sudah. Atas tak ada? Alhamdulillah tak ada. Tuan-tuan, maknanya memang boleh kita doa kuat, zikir kuat, tapi sebaiknya peringkat permulaan sahaja. Lepas tu dah lama-lama dah orang faham, dah orang reti dah, masing-masing lah. Wa in kana la yudawimu alaihi, walaupun tidak berterusan dia kata. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min afradihi ifradu nafsihi bid-du'a. Tengok. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam banyak keadaannya dia kata dia bersendiri di dalam berdoa dunal hadirina. Bukan maknanya ramai-ramai mesti dia berdoa. Kalau kita tengok hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, lepas Rasulullah bagi salam tu, dia turun bangun balik pada rumah. Dia langkah tengkok-tengkok manusia, yakni para sahabat dan juga makmum, langkah-langkah bergesa-gesa pergi ke rumah. Lalu Rasulullah dia teringat ada orang bagi zakat, dia tak agih lagi pada orang miskin. Dia ambil harta zakat di rumah dia, masa tu Baitul Mal tak ada lagi. Rumah Baitul Mal, rumah simpan harta. Lalu dia agih pada fakir-fakir miskin. Daripada hadis ini beberapa istimbat, beberapa pengajaran yang dapat diambil. Pertamanya, harta orang bagi zakat ini jangan duk simpan berjuta-juta dalam bank, dalam akaun tanpa akaun masjid ke, akaun pada tak kira lah siapa-siapa kita sebut ni. Pusat zakat ke apa, kita sebut nama tu orang marah pula. Maknanya jangan simpan lama-lama. Agih kepada fakir miskin. Ini dia nak tutup akaun dia hujung tahun. Ada berjuta berbilion. Dia seronok. Patutnya alhamdulillah orang bagi amanah aku jaga zakat ni, aku bagi lebih. Itu cara Rasulullah. Lepas tu orang kan bagi zakat lagi macam-macam dengan duitnya, harta bendanya macam-macam. Habis pula. Sebab tujuan kita hanya pemegang amanah. Bukan seronok tengok baki dalam akaun. Hak masjid pun sama, surau pun sama. Mana-mana orang yang menguruskan zakat dia sama, dia seronok tengok simpanan dalam akaun tu banyak. Patutnya habis sebab orang bagi, aku tekan jaga je. Hak orang miskin berlambak-lambak tu. Sebab tu kena cari orang macam Abid Liu tu jaga zakat. Abid Liu seorang individu, tapi cara dia buat tu macam kerajaan. Yang tu kita puji, bukan satu tangan, dua tangan lah. Sehingga ada orang menteri-menteri pun susah hati, ahli-ahli politik susah hati dengan usaha tindakan yang dilakukan oleh Ustaz Abid Liu. Kalau tuan-tuan berhampiran dengan dia, bagi salam, sampaikan salam saya kepada dia. Kena ramai. Ramai lagi yang perangai macam tu. Kadang-kadang orang politik ni untuk dia bagi sesuatu, ada kepentingan di sebalik tu. Ada maksud sebalik tu, nak suruh orang sokong dia, nak suruh orang pangkah dia. Jadi Ustaz Abid Liu ni dia bukan orang politik. Nampak? Dia bagi sesuatu itu kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Masalah hati kita tak bincang lah. Kita tengok masalah zahir dia buat macam tu. Nak riak ke apa, itu masalah hati orang, kita tak petikai. Kembali kepada tajuk kita. Dorayan ni tak apa tuan-tuan. Sebab orang kata kalau hidangan makan di depan makanan, nasi dia jadi sejuk.
Tapi diorang yang tak akan jadi sejuknya. Selepas 2 jam, selepas 3 jam tu tak makan pun tak apa. Dia sentiasa panas. Jadi, matahari pun dah naik terang. Kita nak bagi tahu dia secara berjemaah dan doa secara berjemaah boleh, harus. Tetapi yang sebaiknya kita ajar orang kalimah-kalimah, ayat-ayat zikir dan doa-doa. Lepas tu dah reti, masing-masing buat. Sebab dalam kitab ni disebut macam tu. Sebab Rasulullah tidak berterusan berkekalan melakukan zikir dan juga doa secara berjemaah secara berterusan. Wa dzalika ta'limu li sighati ad-du'a'i al-ma'thuri anhu. Rasulullah dibuat sekali-sekala kuat tu nak bagi orang tahu apakah doa-doa yang maksur yang Nabi baca. Begitu juga tuan-tuan, kalau kita baca hadis-hadis Nabi, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim dan imam-imam yang lain, bila Rasulullah sembahyang, dia baca kuat. Kadang-kadang sembahyang kuat, siang boleh baca kuat. Orang kata sembahyang siang mana boleh baca kuat? Tak sunat. Betul. Peringkat permulaan Islam, dia nak ajar sembahyang Zuhur surah apa? Sembahyang Asar surah apa? Sebab dia bagi kepada 3 kan? Tiwalul mufassal, awsatul mufassal, qisarul mufassal. Saya tak nak hurai je ni. Kalau tinggal hurai 3-3 ni jadi panjang lagi. Panjang secara berpisah, pertengahan secara berpisah, pendek secara berpisah. Panjang secara berpisah ini daripada Hujurat sampai Amma Yatasaalun. Pertengahan secara berpisah Amma Yatasaalun sampai Duha. Qisar mufassal, pendek secara berpisah Wadduha sampai Qul a'udzu birabbin nas. Jadi dalam 5 sembahyang, sembahyang Isya baca Rasulullah baca apa, Maghrib baca apa. Jadi nak bagi tahu baca ayat-ayat surah-surah yang sesuai baca di malam ataupun di siang. Macam malam tu tak apalah baca kuat kan. Di siang kadang-kadang Rasulullah baca kuat juga. Lepas pada tu sahabat dah tahu, sembahyang siang baca surah-surah macam ni sebagaimana yang disarankan oleh Rasulullah, lalu ditinggalkan baca kuat. Begitu juga kaedah Rasulullah ajar zikir. Bila orang ingat tinggal. Wajar al-amalu bainal mutaakhirin bil ijtima' ala du'a. Jadi berjalanlah beramal bagi setengah orang mutaakhir ini dia zikir ramai-ramai, doa ramai-ramai. Haruslah kita kata, kita tak kata bid'ah. Cuma yang paling baik dah reti dah doa, dah reti dah zikir, buat seorang-seorang. Itu yang paling afdal. Kalau orang buat juga berterusan sampai sekarang pun kita tak kata bid'ah. Sebab perkara ini menjadi perkara yang masih diperselisihkan oleh ulama. Walakin adal Qarafiyu dzalika minal bid'ahil makruhah ala mazhabi Malikin. Tetapi Imam Qarafi kata ini termasuk dalam bid'ah yang makruh. Berdoa ramai-ramai, zikir ramai-ramai makruh. Sebab Rasulullah tidak berkekalan. Dia termasuk di dalam bid'ah yang makruh. Okey, di sini satu poin yang penting. Kalau ada pihak yang kata bid'ah, kita tak boleh marah pihak tu. Sebab ada dalil. Dia kata zikir ramai-ramai ni bid'ah. Doa ramai-ramai ni bid'ah. Kalau ada orang kata macam tu, tak boleh kata dia syadid. Sebab dia jumpa dalil ni. Dia jumpa yang kata zikir ramai-ramai, doa ramai-ramai itu bid'ah. Lalu dia peganglah dalil tu. Kita raing juga dia. Tapi ala kulihannya, paling baik jangan membid'ahkan mana-mana pihak. Yang tu paling baik. Jangan membid'ahkan mana-mana pihak. Kerana masih lagi perkara yang dipersisihkan oleh ulama. Bila kita sebut bid'ah tu beratlah. Sebab dia bid'ah ni membawa kepada neraka. Bila kita ataupun mana-mana orang mengatakan sesuatu amalan ini bid'ah. Yang kedua kita kena faham. Bukan dia kata orang tu mesti masuk neraka. Dia kata amalan ni bid'ah kerana Nabi tak buat, kerana sahabat tak buat. Ada pun menentukan syurga neraka Allah Ta'ala, bukan manusia. Ketika mentafsirkan ayat Al-Quran, innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira. Ayat yang ada di dalam surah An-Nisa, sesungguhnya orang yang makan harta anak yatim, Allah Ta'ala akan masuk dia dalam neraka, dia makan api neraka. Dr. Suq Qadawi kata, orang yang makan harta anak yatim memang dijanjikan neraka. Tetapi, individu itu kita tak boleh takyin. Apa maksud takyin? Kita tentukan, dia ni confirm masuk neraka. Tak. Perbuatan itu perbuatan ahli neraka. Individu tu belum tentu dia masuk neraka. Sebab, mungkin selepas dia makan harta anak yatim, dia bertobat. Dia makan harta anak yatim, kita tahu. Ketika dia bertobat, kita tak tahu. Yang ini serah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi, menghukumkan orang syurga neraka,
bukan kerja kita. Begitu juga masalah apa dia, masalah-masalah yang lain lah. Maknanya kita serahlah kepada Allah. Cuma kita cakap dengan jelas benda ini tidak sunnah. Nabi tidak melakukannya. Okey, secara kesimpulannya, ulama masih khilaf tentang berzikir dan doa secara ramai-ramai. Itu pendapat pertama kata harus. Pendapat yang kedua kata bid'ah lagi makruh. Jadi dalam masalah ini pun ulama khilaf. Tapi bagi saya, peringkat mula sahaja kita ajar secara kuat sama ada zikir ataupun doa. Lepas dah reti dah, kita tinggal. Itulah yang mengikut sunnah Nabi yang paling betul. Tetapi apa yang dibuat di dalam masyarakat, dia ajar daripada mula orang belajar sembahyang sampai ketua sampai ke mati. Dia duk ajar kuat saja. Sehingga orang tak boleh mengetahui hakikat yang sebenarnya, bagaimana cara yang diamalkan oleh Nabi dan para sahabat. Sebab dia cerita dia buat satu amalan je. Dia cerita satu pandangan saja. Sehingga orang tak tahu hak sunnah betul-betulnya macam mana. Jadi tak perlu juga kita berbalah masalah ini. Cuma kita nak ceritanya apa yang paling afdal yang dilakukan oleh Nabi dan para sahabat. Wallahu alam, aqulu qali hadza wa astaghfirullahal azim wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Soalan kemudian ni. Ada soalan tak? Malam ni boleh jawab. Banyak soalan?